Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader semua. Okey, ini video kedua saya pada pagi ini. Malam tadi, waktu saya buat sembang-sembang trader, ada kawan saya suruh review konter Saipak lah, yang bukan konter solar energy lah. Sebab beliau rasakan bahawa Saipak ni punya AFA yang baik, dan dia cuba untuk membuat entry untuk swing lah, maksudnya untuk hold lebih lama. Jadi apa saya share juga apa yang kami bincangkan pada malam tadi. Okay, firstly, bila kita lihat bila kita nak buat satu entry untuk pegangan yang berdurasi sederhana dan panjang, maka kita perlu menggunakan time frame yang lebih besar lah, iaitu weekly lah ke atas. Oleh itu saya melihat Saipak ni daripada segi monthly-nya, dia bergerak dalam keadaan yang sideway yang besar lah, antara 72 sen hinggalah RM2. All time high dia pada 2022 lah. Kalau betul-betul high dia RM2.20 lah. Jadi cuma kalau kita ambil harga tutup bulanan tu, paling tinggi adalah pada lebih kurang di sini lah RM2 lah, lebih kurang RM2. Jadi sekarang ni kalau kita lihat secara bulanan, price nampaknya momentum dia menurun lah. Tapi kalau kita lihat di sini, di bulanan ni terdapatnya satu zone demand zone di sini. Ini demand zone. Kalau tak faham demand zone, apa itu demand zone, boleh tengok video saya sebelum ni. Lepas tu saya ada explain macam mana saya menggunakan SND untuk menentukan demand zone lah. Okey, kita lihat bahawa candle ataupun yang berada di sini dimatikan oleh satu candle bulanan seterusnya lah, iaitu candle Oktober ni dimatikan dengan candle November yang bullish, Morobozu ni tinggi ni, yang naik sehingga daripada paras terendah dia 80% naik sehingga RM1.04, almost hampir 100% lah pada ketika tu. Okey, jadi bila kita dah tahu sini ada terdapat demand zone monthly, maka kita tengok zoom in kepada weekly lah. Okey, dekat sini kalau kita lihat bahawa dalam time frame yang lebih kecil, iaitu weekly, adanya satu demand zone di bawah ni lah. Kalau kita lihat sama, maksudnya dia dah break candle terakhir, naik. Kenapa penting demand zone ni? Ini menunjukkan bahawa pada ketika minggu tersebut, 2 minggu tersebut, buyer telah mendominasi harga konten ni lah. That's how dia naik, kemudiannya minggu seterusnya itu berlaku reaction, iaitu sama ada nak naik lebih tinggi ataupun meneruskan penerjunan. Tetapi apa yang berlaku adalah dari segi volume, buyer terus menolak harga naik, iaitu melebihi paras resisten mingguan pada ketika itu, dan seterusnya sampai kepada resisten di 153 ini, di situ, sebelum ada retracement. Kemudiannya cuba sekali lagi untuk memecahkan paras 1615, namun price gagal dan terus membuat penerjunan sehingga ke minggu lepas lah. Oleh itu kita boleh marking zone yang ini untuk kita mencari entry terbaik lah. Kalau kita lihat minggu lepas, dia dah masuk dalam zone dan mempunyai candle rejection di sini, hantar shadow, dan ni ada candle rejection. Oleh itu kita lihat apa yang telah berlaku di time frame daily. Kalau kita lihat apa yang berlaku di time frame daily ni, okey, jelas berlakunya telah wujudnya di sini zone demand. Maksudnya kat sini kita dah nampak bahawa buyer dah mula masuk dalam konten ni lah untuk push harga naik lebih tinggi, dan di sini ada berlakunya gap. Jadi selalu berlakunya gap ni
secara analisanya gap ni harga akan tutup kembali ke paras gap ni lah. Jadi kalau jangkaannya immediate TP, first TP adalah di kawasan gap ni lah. Jadi dekat sini pun around 10% daripada 90 sen hingga ke RM1 10 sen, lebih kurang macam tu, almost lebih daripada 10% lah ROI. Jadi bagaimana kita nak entry, di point yang manakah kita nak entry. Jadi kita boleh entry di beberapa kawasan, antaranya kawasan dia adalah di sekitar di sini di 890 dan juga 875. Ini area untuk kita cari entry lah sekiranya price pada minggu hadapan, pada hari Isnin ni dia retrace, jadi kita boleh cari entry dalam bulan ni lah. SL hanya bawah 845 ke bawah lah, sebab kita ambil daily ni sebagai analisis kita. Tetapi sekiranya kita nak mode swing atau pegang lebih lama, kita perlu berteraskan weekly punya movement lah. Jadi daripada weekly punya movement kita nampak bahawa dalam keadaan ni keluasan zon ni adalah sehingga 80% lah daripada atas ini, iaitu 86 sen setengah sehingga ke 80 sen lah. Jadi ada 6. Jadi kaedahnya kita akan buat risk reward ratio untuk kita mengetahui berapakah nisbah kerugian dan keuntungan yang kita akan alokasikan untuk perkara ni lah. Okey, sekiranya kita ambil di bawah sedikit shadow yang terakhir tu, di lebih kurang di 78 sen setengah. Jadi sasaran awal jika kita lihat di weekly ni, terdapatnya zon supply, iaitu kawasan TP lah. Bila berlaku zon supply di sini, kawasan TP kita, first TP kita lah. Okey, warna merah. Okey, ini first kawasan TP kita. Jadi bila kita tarik kepada bawah ni, maka kita nampak rasionya 2 nisbah 1/2 lah. Maksudnya 1 risiko kepada 2 profit. Maksudnya kita, kalau kita berjaya mencari entry dalam region ni, kita akan dapat sekitar dalam 24% lah. Okey, kalau kita zoom lagi, maksudnya macam seperti kawan saya malam tadi, dia tanya bahawa so kalau lagi lama lah so, sebab dia tengah buat private placement dan sebagainya, bagi boleh kita jangkakan pula dia akan naik ke paras ni lah, sebab di atas ini adanya zone supply zone di atas sini. Ni di puncak resistance ni weekly yang terdekat, ada supply zone juga di atas tu. Maka kita boleh letakkan TP kita yang kedua adalah di zone tu lah. Jadi kalau kita lihat, kalau price berjaya sampai ke zone tu, maka kita punya entry tadi ratio dia 1:5 lah. Sangat-sangat berbala lah, 59%. Tapi kalau adalah orang kata kalau TP tu TP tamat, so macam mana? Okay, kalau TP tamat, kita tengok monthly. Kalau tengok pada monthly, TP tamat tu mungkin berlaku pada ruang-ruang inilah, di paras yang paling tinggi, iaitu di kawasan ini. Ni orang kata TP tamat halober lah. Biasalah trader yang kita mesti lebih optimis, jadi kita meletakkan sasaran berangan tu free. Jadi kita letakkan sasaran. Sebab kita, kenapa saya tagging zone tu, sebab kalau kita lihat pada tahun 2017 price pernah sampai ke kawasan tersebut, namun terus membuat penerjunan lah turun. Jadi kita jangkakan di sini ada formation double bottom. Ini neckline dia. Jadi sekarang harga berada dalam keadaan di kawasan neckline. Jadi kita jangka kalau formasi double bottom ni berkesan, maka price akan naik lah. Akan naik sekurang-kurangnya pada kedudukan ini. Tapi kalau kita sanggup hold mungkin sehingga Mei tahun hadapan, maka insya-Allah kalau tak ada halangan, mungkin Mei tu price dia dah berada kat region atas ni lah. Itu
saya punya overview berkenaan dengan SciPark lah, merupakan syarikat yang terlibat secara langsung dalam solar energy lah. Okey, jika abang-abang kakak berminat dengan video saya, maka like, share and comment. Button notifikasi ada, boleh tekan untuk saya untuk kalau abang-abang kakak mengetahui perkembangan video-video terbaru saya. Terima kasih. Selamat melabur.